Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sekejap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah dapat kita bersama pada pagi yang aman ni, yang cuaca baik, okay, di Kuala Lumpur. Okay, baik. Harap semua ada di rumah dan dapat, dan terima kasih. Okay, dan tahniah kepada murid-murid calon-calon UPKK yang dapat bersama dengan Ustaz pada pagi ini. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan belajar tentang teknik menjawab ujian penilaian kelas kafar UPKK untuk subjek sirah. Okay. Untuk diingatkan kepada anak-anak semua, subjek sirah sepatutnya minggu lepas kan, tapi telah ditangguhkan pada hari Rabu atas alasan-alasan yang Selasa lah. Eh? Selasa. Rabu Jawi Lahad. Bukan, digantikan minggu depan. Kamu jangan silap, hari Rabu tau, minggu depan. Okay, telah digantikan pada hari Rabu. Jadi siap sedia dia 2 hari lagi, Isnin, Selasa, dan hari Rabu. Okay, Rabu tu siap sedia. Sepatutnya disekali dengan Masa Arab, tapi mereka telah ubah buat pada hari Rabu. Okay, itu adalah hari terakhir kamu UPKK. Jadi ada hikmahnya, okay, ditangguhkan sebab kamu dapat belajar lagi, ulang kaji lagi. Okay, jadi hari ini pun saya dapat buat. Kalau tak dah buat, saya tak buat dah untuk kelas di Google Meet ni. Baik, tanpa buang masa, Ustaz nak semua siap sedia buku, nota, semua siap sedia. Buku tulis kan. Okay. Dan sebelum saya ingat lagi, semalam saya dah tegur, hari ini pun saya tegur sekali lagi, tolong jangan cakap benda yang mengganggu orang lain, tulis pun mengganggu orang lain. Kamu tulis itu keluar perkataan berborak. Ada, kamu boleh tak berborak dalam kelas masa guru sedang mengajar? Jangan, fokus apa yang Ustaz sampaikan. Okay, kalau kamu ganggu lagi, kamu ganggu kelas, Ustaz terpaksa buang kamu sakit kamu keluar daripada kelas ni. Jadi tolong, okay, kita sama-sama nak belajar, nak ambil manfaat untuk kelas kelas online ni, insyaAllah. Okay. Pertama, kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-Mu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah-Mu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekekuan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Okay. Amin ya rabbal alamin. Okay, insyaAllah kita akan teruskan untuk subjek UPKK. Yep. Okay, ini adalah tajuk utama yang akan masuk dalam peperiksaan subjek sirah tahun 3 dan 5. Pertama, akan ada pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Okay, sebab kita kita belajar tentang sirah Rasulullah. Okay, jadi tahun 1, tahun 2 lebih cerita pasal sebelum kelahiran Rasulullah, macam mana Rasulullah membesar, tentang ahli keluarga baginda, kan? Semua kat situ masa tahun 1 dan 2. Pada tahun 3 bermulanya pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Okay, Allah berikan tugas kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan agama Islam, wahyu. Jadi permulaan tu ketika datangnya Malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah di Gua Hira. Itu start kita punya tajuk yang akan disoal di dalam UPKK.
Okay, ini kamu belajar pada tahun 3 dulu. Kemudian peristiwa hijrah ke Habsyah dan Yathrib, kemudian nama ditukar kepada Madinah. Okay, ini peristiwa ke Habsyah 2 kali dan Madinah perjalanan semua orang Islam dan juga Nabi Muhammad SAW bersama sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay, kemudian dia berhenti kejap, kita tengok pada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Okay, dia cerita pasal mukjizat. Bila cerita mukjizat, dia akan cerita pasal mukjizat hissi dan maknawi. Nanti kita akan tengok ni. Okay, kemudian lepas cerita pasal mukjizat, kita akan belajar tentang jihad Rasulullah SAW dan para sahabat. Okay, perkataan jihad tu, jihad akbar, jihad asghar. Okay, apa benda dua tu? Nanti kita tengok contoh-contohnya. Kemudian juga berlaku cerita tentang apa ni? Tentang perang. Perang Badar, perang Uhud, dengan perang Khandaq. Kemudian cerita tentang perjanjian Hudaybiyah dan juga Fathul Mekah. Semua itu ada kamu belajar masa tahun 4. Dah habis semua tu? Dah habis semua tu? Kamu belajar tentang ini benda yang luar daripada cerita sirah Rasulullah. Maksudnya cerita Rasulullah bukan luar, maksud Ustaz. Cerita perjalanan sirah tu, ini kamu belajar kepada teori. Okay? Jadi tentang pembangunan negara Islam, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW membina negara Islam jadi satu negara yang sangat hebat, sangat kuat dan sangat disanjungi dan digeruni oleh satu dunia. Okay? Ketika itu bagaimana negara Islam adalah negara yang sangat sistematik, sangat mempunyai undang-undang yang kuat. Okay? Ada perlembagaan pertama bertulis di dunia, ada sebagai undang-undang dan semuanya. Kita akan tengok ada beberapa faktor. Okey, kita akan tengok semua insya-Allah. Kemudian perkembangan agama Islam. Okey, ini bagaimana agama Islam berkembang. Okey, pembangunan negara Islam tu kita akan fokus pada masjid Nanti kita akan tengok macam mana. Kemudian perkembangan agama Islam, bagaimana bila kata perkembangan, iaitu satu benda yang biasa ataupun teruk menjadi lebih baik. Kan? Jadi kita akan lihat dari segi sebelumnya kedatangan Islam, iaitu ketika zaman jahiliah, macam mana orang Arab jahiliah, kemudian datang Islam dan melatih mereka, telah menjadikan umat Islam menjadi orang yang macam mana. Kita tengok pada bab yang ke-6 ni, dia lebih kepada perbandingan sebelum kedatangan Islam, iaitu ketika zaman jahiliah, dan selepas kedatangan Islam. Okay, boleh? Last kali kita tutup dengan kewafatan Rasulullah SAW, peristiwa kewafatan Rasulullah SAW, dan saya benarkan je lah masuk. Baik. Habis sekali adalah kewafatan Rasulullah, dan bila Rasulullah wafat dan terlantiknya khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay, itu kamu dah belajar. Okay, hari ini saya tak nak ajar sangat. Kita akan go through sikit-sikit. Kemudian kita nak jawab soalan. Kita nak buat cara nak menjawab soalan sirah UPAK, insyaAllah. Baik, ini tajuk. Ini yang saya cerita tadi. Perhatikan Nabi semua. Ini semua bab-bab penting lah. Pembangunan negara Islam, pembinaan masjid, peranan masjid dalam pembangunan negara Islam, pentadbiran dan pendidikan. Apa beza pentadbiran dan pendidikan? Apa tu macam mana pula ekonomi? Apa tu ekonomi? Teknologi macam mana? Okey. Adakah teknologi zaman Rasulullah SAW? Ingat teknologi ni internet saja ke, komputer, internet, elektrik semua tu, bukan. Teknologi ni maksudnya dia memudahkan sesuatu urusan. Contoh zaman dulu jalan kaki, kemudian orang cipta kereta kuda. Kereta kuda tu adalah teknologi, dia mudahkan urusan. Okey, faham
Okay, kemudian hubungan diplomatik iaitu hubungan dengan negara luar. Okay. Ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW dah berlaku dah. Okay, macam mana negara lain dah jumpa Rasulullah. Okay. Ada 5 juga, akidah, ibadat, akhlak, muamalat. Muamalat ni jual beli. Last sekali perundangan iaitu undang-undang. Okay. Sekejap. Okay, kewafatan Rasulullah, peristiwa sebelum kewafatan Rasulullah, semasa dan selepas kewafatan Rasulullah. Lepas tu penentuan khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah SAW iaitu Sayyidina Abu Bakar. Okay. Okay, sebelum saya masuk ke sirah ni, kita tengok dulu okay lah, saya go through sekejap Saya rasa saya dah ajar dah ni. Okay. Pertama, penentikan Rasulullah SAW pada umur 40 tahun. Okay, berlaku di Gua Hira. Malaikat Jibril turun ke Malaikat Jibril turun ke dalam Gua Hira. Ke bumi. Dia surah Al-Alaq. Okay, ingat nama surah semua kena ingat. Okay. Al-Alaq. Okay, tolong jangan bersuara. Tutup sound. Melainkan ada nak soal ke apa. Boleh? Kita nak bantu, kita nak bagi kawan-kawan kita boleh fokus apa yang saya sampaikan pada pagi ni. Okay? Tutup mic. Baik, seterusnya dakwah secara sulit. Ini kena tahu, dakwah Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada siapa? Keluarga dan sahabat dekat. Di rumah siapa? Kena tengok nanti. Okay. Berapa lama? Kena tahu semua tu. Kemudian dakwah secara sulit, dakwah secara terbuka pula. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terbuka kepada semua orang. Kepada semua orang. Bila dah berdakwah kepada secara terbuka pun berapa lama? Kena tahu juga. Lepas tu kemudian berlakunya tentangan kafir Quraisy. Bila dah terbuka, adalah tentangan kafir Quraisy. Okey. Baik, seterusnya bila ada tentangan, orang Islam terpaksa berhijrah ke Habasyah. Yang pertama iaitu tahun ke-5 ke Rasulullah SAW. Tak hijrah ke Madinah lagi pertama ke Habasyah. Siapa ke mana tu Habasyah? Siapa tu raja di Habasyah? Okey, siapa ketua orang Islam hijrah ke sana? Berapa orang pergi? Cuma kita tahu tu. Kemudian hijrah ke Habasyah kali kedua. Yang masa pertama tu ada yang balik, ada yang tak balik. Kemudian kedua siapa pula yang pergi? Iaitu ketika tahun ke-7 ke Rasulullah SAW. Faham Siapa ketua dia? Berapa orang pergi? Kena tahu. Dan yang ketiga, hijrah ke Yathrib pada tahun ke-13 ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini Nabi Muhammad SAW bersama dengan sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama-sama pergi berhijrah ke Yathrib. Kemudian Rasulullah tukarkan nama kepada Madinah. Kemudian semasa sebelum masuk nak ke Madinah, Rasulullah SAW bina masjid yang pertama. Siapa? Apa nama? Masjid Quba kan? Kemudian bila dah masuk ke Madinah, Rasulullah SAW bina masjid yang kedua, iaitu Masjid Nabawi. Kena tahu semua tu. Lepas tu kita stop dulu. Lepas tu lepas dah berhijrah tu, Nabi buat apa yang pertama sekali? Iaitu persaudaraan kaum Muhajirin. Muhajirin ni hijrah. Muhajirin orang yang berhijrah. Okey, dan kaum Ansar, orang yang bantu, orang yang duduk dekat di Yathrib, penduduk di Yathrib, iaitu Aus dan Khazraj. Bergabung dan mereka terima orang Muhajirin datang ke Yathrib. Kat situ ada 3. Aus, Khazraj dan orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia ketuai ekonomi di Yathrib. Macam mana Rasulullah dapat naikkan orang Islam, bangun lebih hebat lagi pada orang Yahudi. Okey, jelas persaudaraan ni mereka sangat kuat. Kita tahu juga cerita-cerita semua tu. Kemudian dari situ juga stop dulu. Okey, kita pergi ke mukjizat dulu. Okey, mukjizat kepada semua nabi ni khusus kepada Rasulullah lah. Tapi kita kena tahu mukjizat itu apa dia, takrif dia, apa pengertian dia. Okey. Kemudian ada 2 iaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Okey, hissi ni apa? Panca indera. Yang boleh nampak, boleh dengar. Okey, panca indera kan berlaku depan mata tu. Bulan terbelah. Nabi Rasulullah SAW keluarkan air di jari-jari baginda. Nampak depan mata. Okey.
Tapi makna maknawi pula di sebaliknya. Contoh ialah Al-Quran. Sampai hari ini mukjizat tu. Dan juga Isra Mi'raj pun maknawi juga. Okay. Seterusnya, kita berhenti, kita pergi ke jihad pula. Okay, jihad, sebelum kita belajar tentang peperangan, kita kena tahu jihad tu apa. Okay, kenapa peperangan di semasa dalam sirah ni penting? Orang ingat perang ni, orang Islam ni suka gaduh ke? Rasulullah ni suka bunuh orang ke? Dia kan kita nak belajar semua tu. Kenapa perlu berperang? Okay, jihad dia dua. Jihad akbar, besar. Dan kedua jihad asghar, kecil. Jihad asghar ni semualah perang guna apa ni? Pedang semua, tembak-tembak semua. Okey, tahankan negara. Okey, ibu bersalin. Kamu belajar sekarang ni pun asghar, jihad asghar, kecil. Tapi yang paling akbar, jihad besar adalah melawan hawa nafsu kamu sendiri. Lawan hawa nafsu, kamu nak buat jahat, kamu lawan. Aku nak malas-malasan lah, malas nak belajar lah, nak PKK ni. Jihad akbar, aku lawan nafsu aku dan aku belajar sungguh-sungguh. Nampak tak? Itu kamu lawan nafsu kamu sendiri. Kamu tak dengar cakap syaitan. Okay? Ajarkan syaitan, ajarkan untuk lakukan maksiat ataupun jadi malas untuk belajar dan sebagainya. Okay, jihad, faham Okay, jadi jihad tu penting. Kita jihad pun kena belajar pengertian dia dan sebagainya. Nanti kamu kena, Ustaz tak ajar di sini, kamu boleh tengok buku kamu, buku nota kamu, ulang sendiri. Okay, ini saya nak bagi gambaran saja. Okay, bila sudah hijrah ke Yathrib, Nabi Muhammad SAW membina, tukar kepada Madinah, bina masjid, orang Islam pun semakin bersatu. Kemudian ada peperangan, berlakunya beberapa peperangan. Tapi di PKK ini hanya 3 sahaja. Okay, 3 sahaja. Okay, peperangan pertama iaitu Perang Badar tahun kedua. Kenapa nama Badar? Siapa ketuai orang Islam? Siapa ketuai orang kafir? Berapa orang tentera Islam? Berapa tentera orang kafir Quraisy? Jelas Okay, siapa menang, siapa kalah? Okay. Dan kenapa Perang Badar berlaku? Kena tahu kenapa. Takkan tiba-tiba orang nak pergi perang. Okay. Sebab barangan yang diambil kan hijrah, lepas tu orang Islam tinggalkan barang-barang mereka di Mekah, kemudian orang ambil barang tu nak pergi jual. Okay, orang Islam nak rampas balik barang tu, lepas tu dia dapat lari, tapi bertemu dengan tentera kafir Quraisy. Okay, kena asal tak ada cerita situ, tapi kamu dah tahu. Okay, kalau tak tahu buka balik nota, buku teks baca balik. Okay, kemudian Perang Uhud iaitu tahun ketiga, ingat 2, 3. Okay, 2, 3. Tahun ketiga hijrah. Perang Uhud ni kenapa dinamakan Perang Uhud? Uhud tu apa nama? Nama tempat kan? Gambar Uhud tu. Okay. Tapi ketika ini, kena tahu juga siapa ketua Rasul, ketua orang Islam, tentera Islam dan juga tentera orang kafir, berapa jumlah dan sebagainya. Kena tahu juga. Okay. Tapi orang Islam tewas. Bukan tewas sebab orang kafir walaupun dia dapat membunuh ramai tentera Islam, tapi mereka lari juga. Tak kira tewas sangatlah. Tapi satu kekalahan satu yang besar jugalah. Okay, ramai yang mati. Sayyidina Hamzah ni, pakcik Rasulullah wafat. Okay. Banyak cerita. Rasulullah pun cedera time tu. Masa perang Uhud Rasulullah cedera sebab mereka tak dengar arahan Rasulullah SAW supaya pemanah tu dia suruh duduk sempat, tapi mereka turun juga nak ambil harta rampasan perang. Okay. Mereka kalah dengan jihad akbar, iaitu melawan hawa nafsu mereka. Mereka tak dengar cakap Rasulullah, tapi mereka dengar nafsu mereka. Okay, yang ketiga Perang Khandaq iaitu tahun ke-5 hijrah. Okay, 2, 3, 5. Okay. Khandaq pula adalah parit kan. Nama Khandaq apa? Dalam surah apa? Ahzab, nama lain dia. Khandaq ni parit. Kenapa kenapa orang Islam membina parit? Kan? Kemudian siapa cadangan tu daripada siapa? Salman Al-Farisi kan. Salman Al-Farisi ni bukan orang Arab tau. Bagaimana Rasulullah SAW walaupun cadangan daripada orang bukan orang Arab, Rasulullah tetap terima sebab cadangannya sangat benar, sangat bagus. Okay, sebab itu Salman Al-Farisi ni dia ada pengalaman di negara dia sana. So dia
Jadi dia suggest, okay, dia nasihat kepada Rasulullah, ini ada teknik perang macam ni. Rasulullah kata, okay, bagus, kita buat. Okay. Dan alhamdulillah orang Islam menang. Okay, kemudian daripada kemudian kita pergi kepada perjanjian Hudaibiyah. Kenapa terjadinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah? Kena tahu. Kemudian pembukaan kota Mekah. Perjanjian ni kamu kena tahu apa perjanjian dia. Kenapa dinamakan perjanjian Hudaibiyah? Siapa wakil orang Islam, siapa wakil orang kafir? Kena tahu semua. Okay? Satu apa yang orang kafir telah melanggar perjanjian tu. Itu terjadinya pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Last sekali kewafatan Rasulullah lah. Cerita kewafatan sebelum, semasa dan selepas. Selepas tu bagaimana pemilihan khalifah yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, jelas Ini perjalanan sirah Rasulullah SAW. Okey, kemudian kamu pergi kepada ni kewafatan Rasulullah, peristiwa sebelum, peristiwa selepas, lepas tu penentuan khalifah. Kemudian kamu belajar tentang perkembangan agama Islam, akidah. Dari segi akidah ni apa? Daripada orang yang percaya selain pada Allah, kepada beriman dengan Allah sahaja yang Maha Esa. Okey, perkembangan daripada zaman jahiliah kepada zaman orang Islam. Okey, zaman Islam. Okey, kemudian ibadah, bagaimana orang zaman dulu sembah patung di keliling Kaabah. Sekeliling Kaabah ada patung, ada 360 patung. Okey, tapi mereka menyembah Allah sahaja. Okey, nampak tak perubahan? Kemudian akhlak, bagaimana akhlak orang kafir jahiliah. Suka berzina, menipu, okey, berlaku zalim, okey, tidak berlaku adil, menindas orang susah, okey, nampak tak? Okey, berperang, okey, bergaduh je. Okey, tapi setelah kedatangan Islam, bagaimana akhlak orang para sahabat kita tengok sangat-sangat hebat. Nabi sini cakap antara umat paling terbaik adalah para sahabat baginda Rasulullah SAW. Kan? Kemudian yang selepasnya dan selepasnya. Faham tak? Okay. Kemudian muamalat ni maksudnya kita jual beli hal-hal berkenaan dengan duit. Okay. Berniaga. Okay. Bagaimana zaman dulu penuh kezaliman, riba ni tahu dia pinjam 100, dia minta bayar 200. Lambat tambah lagi 100. Contoh. Okay. Itu ketika zaman jahiliah, teruk. Okay. Harga ni dia bagi harga yang melampau. Okay. Dia jual barang-barang yang contoh dia jual perempuan, manusia, hamba, kan dia jual semua kan. Okay. Tapi bila kedatangan Islam, bagaimana jual beli yang sangat adil, diharamkan riba, dan jual beli pun sangat bagus. Okay. Dan lebih maju lagi. Okay. Lepas tu ada Baitul Mal dan sebagainya. Okay. Semua tu. Okay. Kemudian last sekali perundangan. Bagaimana zaman jahiliah tak ada undang-undang. Undang-undang hanya untuk orang kaya, undang-undang dicipta oleh orang kaya untuk menindas orang yang miskin, orang yang susah, kan? Orang miskin kalau buat ni salah ni, orang miskin kalau menipu kena teruk. Mencuri pun kena teruk, tapi kalau orang kaya tak kena pun, dilepas. Okey? Undang-undang yang sangat zalim. Tapi setelah kedatangan Islam, undang-undang sangat adil. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, kalaulah Fatimah ni, iaitu anak Rasulullah, mencuri pun aku akan potong tangan ni. Nampak? Tak ada, orang kata apa? Tak ada pilih bulu lah. Dia tak pilih. Anak dia sendiri mencuri pun dia akan, orang anak yang paling sayang pun dia akan potong tangan. Nampak tak? Bagaimana Rasulullah SAW sangat adil dalam undang-undang. Baru negara itu aman dan semua aman damai. Okay? Semua hidup dengan seronok dan sebagainya. Baik. Itu pasal pengembangan. Lepas tu kita pembangunan negara Islam pula. Macam mana Nabi Muhammad SAW dapat membina satu negara yang sangat hebat. Okay? Yang disegani, yang digeruni, yang disanjungi oleh orang negara-negara yang lain. Okay, pertama, Rasulullah bina masjid. Bina masjid mana? Masjid Quba dulu. Kemudian Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi itu macam-macam berlaku. Iaitu peranan masjid dalam pembangunan negara Islam. Okay, dari segi apa? Kamu kena tengok. Ada 5. Pertama, pentadbiran. Bagaimana Rasulullah SAW mentadbir negara Islam. Okey, pertama. Pentadbiran termasuk dalam undang-undang dan sebagainya. Berlaku di Masjid Nabawi. Okey, kemudian pendidikan. Bagaimana pendidikan pada zaman Rasulullah.
Kanak-kanak orang Islam dan orang Islam sendiri diajar membaca, menulis dan sebagainya. Rasulullah SAW pun mengajar di Masjid Nabawi tentang agama Islam. Dan juga apa saja berlaku pendidikan di masjid. Kamu kena bagi contoh. Kalau ada soalan, mungkin soalan tu kamu kena keluarkan contoh untuk pembangunan dari segi pentadbiran, pendidikan, kena bagi contoh. Kalau ada ataupun dia bagi contoh, kamu kena pilih. Kemudian ekonomi pun lebih kepada jual beli. Bagaimana ekonomi berlaku di kawasan masjid, jual beli di situ. Lebih fokus pada masjid. Bila ada satu tempat, semua akan tumpu kat situ. Kemudian teknologi, macam saya cakap tadi, teknologi ni banyak teknologi baru yang dicipta ketika zaman Rasulullah SAW. Yang memudahkan urusan orang-orang Islam. Nanti tengok dekat buku ada teks. Buku teks ada tulis semua. Kemudian hubungan diplomatik. Bagaimana orang di luar negara Madinah datang jumpa Rasulullah SAW. Bukan nak perang. Ada yang nak masuk Islam. Ada yang nak belajar tentang Islam. Ada nak masuk Islam tapi hanya nak ada hubungan baik dengan Islam. Negara Islam. Faham Diplomatik penting. Kalau kita ada hubungan diplomatik yang sangat baik dengan jiran kita, kita akan dapat hidup dengan aman. Macam kita lah kat sini, kita ada jiran. Kita tak gaduh dengan jiran kita. Jelas last sekali. Ini last lah. Sorry. Ini nota-nota, kamu boleh tengok sendiri. Kita buat quiz sikit lah. Boleh jawab tak? Boleh. Tulis. Boleh. Tulis kat nota, jangan jawab. Di manakah wahyu pertama diturunkan? Buhira. Payah jawab. Tulis. Lah. Tak jawab je lah. Buhira. Bagus. Kemudian, pada bulan apakah belakang peristiwa wahyu pertama? Ramadan. 17 Ramadan. Bagus. Siap tarikh lagi. Cantik. Siapakah kanak-kanak pertama meluk agama Islam? Ali bin Abi Talib. Ustaz Ali juga. Betul. Kalau kamu jawab tadi kan namanya Ustaz Ali. Di rumah siapakah tempat dakwah ketika dakwah secara Al-Arqam. Siapa? Al-Arqam. Darul Al-Arqam. Sebut kan? Kamu kena tahu kalau Darul ada Arqam. tulis. Darul Arqam. Umar Al-Arqam bin Abi Arqam. Al-Arqam. Nama tempat tu panggil apa? Darul Arqam. Boleh? Darul Arqam. Senang ya. Baik, seterusnya Rasulullah SAW berdakwah tentang apa pada peringkat awal? Akidah. Bagi iman orang Islam kuat. Baru di Madinah bila orang Islam dah bersatu dan negara kuat, baru cerita tentang undang-undang dan sebagainya. Sebab tu surah pendek-pendek awal-awal tu cerita pasal kiamat, pasal syurga, neraka kan. Jangan sembah selain pada Allah, Allah macam mana. Itu pada peringkat awal. Baik, terus lepas tu kita belajar tentang hijrah ke Habsyah dan Yasrib. Ada kali pertama, kedua ke Habsyah dulu. 1, 2. Sekejap saya sunting sikit. Warna merah. Tak apalah, merah-merah pun. Pertama, kedua, lepas tu ke Yasrib. Semua kita tahu. Peristiwa malam hijrah. Semua kita tahu. Kemudian peristiwa kaum Muhajirin dan Ansar. Apa itu orang Muhajirin, siapa itu Ansar, kena tahu. Muhajirin siapa? Orang bermusafir. Dia berhijrah. Orang berhijrah, orang Arab Islam yang berhijrah. Dari Mekah ke Madinah. Ke Madinah. Orang Ansar pula penduduk asal Madinah. Yang masuk Islam lah. Daripada kaum Aus dan Khazraj.
Ini langkah pertama bila tanya apakah langkah pertama yang Rasulullah SAW lakukan setelah tiba di Madinah, iaitu selain membina masjid dalam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Baik, seterusnya hijrah dalam bentuk perpindahan. Kamu kena belajar tak macam mana kamu nak pergi hijrah. Daripada berbalas-balasan kepada orang anak-anak yang rajin kan. Tutup sang. Tolong tutup sang, tak dengar apa Ustaz cakap. Siapa tu? Suara tu dari mana? Putera Kaiser. Mia Saabah. Siapa? Tutup sang. Baik, seterusnya. Ini konsep hijrah lah, kena tahu. Kemudian quiz. Jawab. Buka sound. Bila saya suruh buka. Bilakah berlakunya hijrah pertama ke Habsyah? Habsyah. Ada tahun 5 ke Rasulullah. Ketiga ke Rasulullah. Jom, relax. Apa dia? 5 ke Rasulullah. Cakap sekali cukup. Baik. 5 ke Rasulullah. Ya. Siapakah yang mengetahui hijrah kedua Habsyah? Ja'far bin Abi Talib. Nama siapa? Ja'far. Khalifah yang ketiga. Siapa? Ja'far. Tak, yang pertama. Kali pertama siapa ketua? Utsman bin Affan. Baik, bagaimanakah layanan Raja Habsyah kepada orang Islam? Adil. Dan bijaksana. Adil. Okey. Apakah nama asal kota Madinah? Yasrib. Kaum apakah dipersaudarakan Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah? Ada dua kaum. Khazraj dan Aus. Dengan Ansor. Yahudi. Ansor. Ansor. Muhajirin dan Ansor. Ini mujizat kitab Sam. Pengertian mujizat apa? Melemahkan atau mengalahkan perkara istilah pula perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan. Baca. Kenapa tujuan? Kenapa Allah beri mujizat kepada Nabi dan Rasul? Kemudian pembahagian dia ada dua. Pertama maknawi dengan isi. Kena tahu pengertian maknawi dia apa. Sukar difahami dan tidak dapat dilihat dengan jelas kecuali melalui pemikiran yang mendalam. Mujizat isi pula panca indera. Ni contoh-contoh kena tahu. Al-Quran, Isra Mi'raj ni maknawi. Bulan terbelah dua, keluar air di celah jari Rasulullah, tongkat bertukar menjadi ular Nabi Musa, boleh. Dan bukan mujizat ni bukan kepada Nabi Muhammad saja, semua kebanyakan Nabi pun ada. Semua Nabi. Lepas tu apa beza mujizat dengan sihir? Kalau dia tanyalah. Sebab perkara ni benda luar biasa yang berlaku. Kemudian maknawi tu apa? Isi ni apa? Contoh. Kemudian Isra Mi'raj penting Isra Mi'raj pun penting. Lepas tu tentang Al-Quran, keistimewaan Al-Quran biasa keluar. Ini biasa keluar. Kalam Allah diturunkan dalam bahasa Arab, diturunkan pada 7 Ramadan melalui malaikat Jibril. Diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Dan juga membaca Al-Quran adalah mendapat ibadah, dapat pahala. Al-Quran adalah kitab yang lengkap. Jadi panduan orang Islam, kena tahu semua tu. Boleh? Kemudian contoh-contoh mujizat hisi pun kena tahu. Kemudian cerita Isra Mi'raj. Bulan ni kan Rejab kan, Isra Mi'raj kan. Apa beza Isra
Isra, apa beza Isra dengan Mi'raj? Kena tahu, akan ditanya. Isra ni perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram kat Mekah tu ke Masjidil Aqsa dekat Palestin. Okey. Berhenti di Madinah, tempat berhijrah. Okey. Nabi dicuci dah, dia Nabi kali kedua. Sama masih kanak-kanak kan. Okey, pada bulan Rejab, 27 Rejab tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah. Okey. Kalau Mi'raj pula, bila dah daripada perjalanan tu, Isra' ni nama perjalanan. Okey. Mi'raj ni naik ke atas. Okey. Naik pada Masjid Aqsa, pergi ke Sidratul Muntaha. Lepas tu di Baitul Ma'mur, dia naik ke atas sana. Okay, itu mendapat kefarduan solat. Ni Isra' Mi'raj ni lebih kepada cerita tentang solat. Okay, ingat Baik-baik 50 jadi 5 waktu sahaja. Okay. Okay, quiz. Apakah tujuan mukjizat? Untuk? Jawab. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Allah. Boleh masuk juga kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, kan? Okay. Apakah dua mukjizat maknawi? Ada dua. Hiksi. Maknawi. Maknawi. Al-Quran. Al-Quran dan Isra dan Mi'raj. Okay, bagus. Kemudian, apakah tujuan mukjizat? Kenapa? Untuk menunjukkan kerasulan. Okay, semua tu lemahkan hujah pihak musuh. Nampak kok, ni hebat ni. Tak boleh lawan ni. Kan? Okay, seterusnya, apakah perbezaan Isra' dan Mi'raj? Siapa cakap tadi? Isra' perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Mi'raj pergi dari bawah Masjid Aqsa pergi ke langit berjumpa dengan Allah. Sidratul Muntaha. Okay, tempat tu namanya Baitul Ma'mur. Sidratul Muntaha. Kamu selalu buat program Isra' Mi'raj, saya kan tak ingat dah, ulang setiap tahun dah. 5 kali dah sejak kamu masuk sekolah, kan? Setiap tahun mesti ada orang bagi ceramah pasal Isra' Mi'raj. Okey, kemudian cerita pasal jihad. Pengertian bahagian jihad. Dari segi bahasa kena tahu maksudnya kebenaran dan kesusahan. Keberatan dan kesusahan. Berat ni, jihad ni benda yang berat. Tapi usaha mengumpul segala tenaga untuk capai kemenangan kerana mencari keredaan Allah. Okey, sebab kenapa kena jihad? Ini kena tahu. Bahagian jihad kecil, jihad asgar dengan jihad besar, jihadul akbar. Ni jihad kecil ni yang selainnya. Kalau jihad akbar ni ialah nafsu dalam diri sendiri. Itu yang lagi susah sebenarnya. Okey, kemudian kita pasal perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, nama lain dia Ahzab. Khandaq ni parit, Ahzab ni tentera bersekutu. Okey, ni kalau baca Kunut Nazilah dia lah tu Ahzab kan. Okey. Tarikh kena tahu tempat di mana, siapa ketua dia, Nabi Muhammad dengan Abu Jahal. Abu Jahal kafir. Kalau perang Uhud, Abu Sufyan bin Harb. Yang Khandaq pun sama Abu Sufyan lagi. Okey. Ramadan, Syawal. Perang Badar ni waktu bulan puasa Dah lah sikit. Puasa lagi tu. Uhud pula bulan Syawal. Khandaq pun Syawal juga. Okey. Kemudian bilangan. Badar 313, lawan 1000. Kalau ni 1000 tapi tinggal 100. 700 sebab apa? 300 balik. Sebab dikhianati oleh orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay. Okey. Lawan 3000, lagi ramai. Okey, kemudian Khandaq 3000 orang Islam lawan dengan 10,000. Semua menang insya-Allah. Okey, kecuali Uhud lah. Banyak yang meninggal. Okey. Sebab berlaku kena tahu.
untuk mendapatkan semula harta orang Islam yang dirampas, semula memakan ekonomi semualah. Kaum yang perang Uhud pula, dia nak balas dendam. Dia kalah dekat Badar, dia nak balas dendam kat Uhud pula. Okay. Kemudian kaum Yahudi pula, Khandak ni lawan orang Yahudi. Dia orang Yahudi dia gabung dengan orang kafir Quraisy. Daripada situ jadinya Piagam Madinah. Okay, Nabi masa Nabi Muhammad SAW dirikan negara Madinah, Nabi Muhammad SAW adakan perjanjian Piagam Madinah, undang-undang kan. Tapi orang Yahudi dia khianati Piagam Madinah. Kemudian kena halau lah. Okay. Kemudian ini peristiwa yang berlaku ketika perang. Okay. Ini bilangan orang yang terbunuh 14 orang masa perang Badar. Ini 70 orang terkorban dan 70 orang pula ditawan orang kafir Quraisy. Okay. Untuk perang Uhud pula 70 orang termasuk siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sepupu Rasulullah. Bapa saudara Rasul. Adik-beradik kepada ayah Nabi dan adik-beradik kepada ayah Ali. Okay. Iaitu Abu Talib. Adik-beradik Abu Talib. Okay. Jelas ni kafir Quraisy 30 orang mati. Okay, ini semua tentang Khandak kena baca Kemudian perjanjian Hudaybiyah sangat penting, confirm masuk. Okay. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Bila tarikh dia? Tahun ke-6 Hijrah. Lepas tu kenapa nama Hudaybiyah? Nama tempat tu Hudaybiyah. Kat mana? Berkaitan dengan kota Mekah. Dekat dengan nak masuk Mekah dah. Okay, Rasulullah ketua orang Islam, mana-mana Suhail bin Amru, pihak orang kafir. Okay, apa perjanjian dia? Ni kena baca semua, kena tahu. 10 tahun tak boleh lawan tapi dikhianati oleh orang kafir. Okay. Sebab berlaku kenapa ada perjanjian Hudaybiyah ni? Kesan dia apa? Pengkhianat. Okay, kena belajar semua. Kena baca. Okay. Lepas tu tentang pembukaan kota Mekah. Allah mak satu conteng. Sorry. Sebab ni kenapa? Sorry, satu conteng. Sebab ni kenapa? Kenapa ni? Padam. Okay. Strategi Rasulullah. Kenapa strategi nampak tak adil? Tapi Nabi buat macam mana? Masa perjanjian Hudaybiyah tu. Tapi sebenarnya ada hikmahnya. Okay, ini cara bagaimana Rasulullah nak tawan kota Mekah. Okay, baca. Tindakan Rasulullah selepas memasuki kota Mekah. Apa Nabi buat? Menyampaikan khutbah. Khutbah terakhir ni Okay. Ini haji. Buat haji. Ini adalah pertama dan akhir Rasulullah buat haji. Okay, quiz. Siap sedia semua? Ya, quiz. Berikan contoh jihad asghar. Jihad kecil. Berperang untuk agama. Jangan jawab macam pasal perang. Cakap tahu lah perang. Okay, kawan-kawan dengar. Okay, boleh? Ada banyak contoh dia. Okay, bulan apakah berlaku Badar? Bulan apa? Bulan Ramadan. Kenapa dinamakan perang Khandak? Syawal. Kenapa dinamakan? Kenapa Syawal pula? Kenapa dinamakan perang Khandak? Kerana parit. Ingat. Kenapa di sebalik perjanjian Hudaybiyah? Ubaidah. Hikmah di sebalik perjanjian ni. Agama Islam makin berkembang. Betul. Boleh lagi? Ada apa yang cara? Negara Madinah semakin maju ataupun pembukaan kota Mekah semua boleh lah. Okay. Apakah tindakan Rasulullah SAW selepas memasuki kota Mekah, memasuki kota Mekah, iaitu pembukaan kota Mekah? Apa Nabi buat? Mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Bukan hijrah. Berhala. Fatul Mekah. Apa dia? Runtuhkan berhala.
Berhala 360 berhala di sekeliling Kaabah dimusnahkan. Musnah tu semua berhala. Dan tawaf, Nabi tawaf dengan orang Islam, menyampaikan khutbah tentang keagungan dan kebesaran Allah. Memaafkan kaum musyrikin Mekah. Ini paling penting. Nabi Muhammad tak bunuh pun. Dia bunuh yang kecil-kecil tu lah, yang jahat tu. Tapi yang kebanyakan orang kafir Nabi Muhammad SAW maafkan walaupun mereka telah perang, mereka telah menyukarkan hidup orang Islam kan, sampai kena hijrah. Sampai kena hijrah. Tutup suara. Siapa nak bercakap tu tutup suara. Bukan, cakap berkenaan yang selain daripada apa kita belajar. Tutup mic. Terus sekolah. Terus sekolah Haikal. Terus sekolah Haikal. Tengok sekolah Haikal. Haikal apa ni? Okey. Okey, baik. Okey, kemudian peminat masjid kena tahu ada 3 masjid yang pernah dibina oleh Rasulullah. Pertama Masjid Quba, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Okey, Masjidil Haram memang dah ada tapi Nabi buka lah. Tempat mana? Di Quba, luar Madinah, dekat Madinah lah. Lepas tu di Masjid Nabawi di Madinah, tapi Masjid Haram di Mekah. Okey. Okey, tahun dia bila semua tengok. Okey, lepas tu peranan masjid ni paling penting, sangat penting. Confirm keluar. Pusat ibadah, pusat kemasyarakatan, contoh dia apa? Pusat pendidikan, contoh dia apa? Pusat ekonomi, contoh dia apa? Pusat politik, contoh dia apa? Pusat seni, contoh dia apa? Laman perpaduan umat Islam pun kenapa? Okey, ni bukan pada zaman Rasulullah sahaja pada zaman kita pun. Baik. Kemudian pentadbiran apa dia? Pentadbiran macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Tak punya komputer rosak. Tak apa, tak boleh pakai. Okay, tak apalah. Pentadbiran macam mana, pendidikan macam mana, ekonomi, teknologi dan hubungan diplomatik. Baca. Okay, quiz. Siapakah nama, senaraikan nama masjid mengikut pembinaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Quba. Sama apa? Sama tu, sama. Tutup suara. Tutup suara. Kita tengok. Yang pertama apa dia? Quba. Kedua? Nabawi. Nabawi. Cakap sekali cukup, bukan ulang-ulang. Okey, bagus. Yang ketiga? Al-Haram. Masjidil Haram. Masjidil Haram. Okey, pandai. Baik. Sebutkan satu peranan masjid selain solat. Ekonomi. Tempat pendidikan. Okey, boleh lagi? Teknologi. Tempat pendidikan. Tempat berpolitik. Boleh. Okay, Pusat masyarakatan. Pengajian. sebutkan tempat satu untuk prinsip pentadbiran Islam. Pentadbiran ni dalam pentadbiran. Mesti orang Islam mesti apa paling penting? Mesti adil. Bijaksana, mendapat keridhaan Allah. Semua itulah menegakkan yang makruf, mencegah yang mungkar, patuh segala perintah Allah dan Rasulullah, meninggalkan segala larangannya. Okey, faham ya? Okey, seterusnya di manakah tempat pendidikan pertama umat Islam? Masjid. No. Masjid Quba. No. Lupa. Betul. Pandai. Siapa tu? Kuat sikit. Kat mana? Mak Al-Arqam. Mak. Al-Arqam. Darul Arqam tu. Darul Arqam. Okey, kemudian perkembangan Islam ada 5 yang saya cerita tadi. Okey, tak apa. Dari segi akidah. Okey, sebelum dan selepas kedatangan Islam, perkembangan. Okey, semua tengok. Okey. Perkembangan Islam, perundangan. Okey, quiz. Keadaan apakah orang Arab sebelum kedatangan Islam? Jahil. Jahiliyah. Okey. Jahiliyah. Di manakah tempat pendidikan pertama Islam? Ustaz dah jawab tadi. Berapakah rukun iman? Berapakah rukun Islam? Rukun Islam ada. Rukun iman ada 6. Pandai. Bagaimanakah sistem jual beli Muhammad sebelum Islam? Sistem jual beli. Sebelum. Sistem jual beli. Riba. Zalim, penipuan semua. Okey, apakah 2 sumber utama perundungan Islam? Pertama, Akidah. Al-Quran, Sunnah. Al-Quran. Kedua,
Sunnah. Nah, hadis. Okey. Okey, ini sebelum kewafatan Rasulullah iaitu keadaan Rasulullah. Okey, dia bila tidak pernah sakit dari sebelum kewafatan, okey. Kemudian Hajjatul Wada, haji terakhir, khutbatul terakhir Rasulullah. Tolong siapa minum tu? Tutup sound. Okey. Turunnya ayat Al-Quran yang terakhir, surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum dinani wa raditu lakumul Islam madinah. Sayyidina Abu Bakar dengar nangis dia. Dia tahu okey Nabi dah sampai ke Islam, dah komplit. Sekarang Allah akan tarik Nabi sebab nyawa Nabi lah sebab tugas Rasulullah dah selesai. Okey, lepas tu Rasulullah pergi menziarahi perkuburan di Baqi' dan Uhud. Okey. Lepas tu semasa solat akhir Nabi solat subuh, Nabi wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah pada waktu duha. Tarikh bila? Tarikh wafat 12 Rabiul Awal. Ingat, Rasulullah tarikh lahir dan tarikh wafat adalah hari yang sama. Okey, faham baginda umur tu masa tu umur 63. Boleh? Okey, Sayyidina Abu Bakar meninggalkan orang ramai dengan kata-katanya, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Ini untuk nasihat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, siapa kata Rasulullah wafat, aku pancung. Tapi Sayyidina Abu Bakar yang seorang yang bijaksana, yang cerdik, yang dihormati oleh semua orang, bila Sayyidina Abu Bakar cakap macam ni, Sayyidina Umar pun terima. Dan orang Islam lain pun terima kewafatan Rasulullah. Okey, Sayyidina Ali bin Abi Talib menguruskan jenazah semua dah. Okey, penentuan khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah. Soalan ni pun biasa masuk. Kena tahu khalifah apa? Khulafaur Rasyidin tu siapa? Kaum Ansar dinamakan siapa? Kaum Muhajirin siapa? Lepas tu semua pemilihan diadakan dia sebagai Bai'atul Saqifah. Nama perjanjian tu. Dan untuk pilih siapa yang akan gantikan Rasulullah. Tapi akhirnya mereka pilih Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sikit lah apa jasa dia. Merengi golongan yang engkau membayar zakat, mengekalkan keimanan umat Islam. Sebab Rasulullah tak ada dah dah wafat. Orang Islam dah mula iman mereka mula ada ramai nak murtad dan sebagainya. Okey, pengumpulan Al-Quran. Zaman Abu Bakar dikumpulkan Al-Quran, tapi penulisan buku Al-Quran sebenarnya pada ketika zaman Sayyidina Uthman. Okey. Memerangi Nabi palsu, ada yang mengaku aku sebagai Nabi kan. Gantikan Rasul. Padahal Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya terakhir. Okey, quiz. Di manakah kedua terakhir disampaikan? Kat mana? Hello? Khutbah terakhir. Bukan khutbah hari Jumaat. Ni khutbah semasa haji di Mekah. Di Mekah. Okey. Bilakah Rasulullah SAW wafat? Sama dengan Rasulullah lahir. Okey. Siapakah yang menggantikan Rasulullah SAW sebagai khalifah pertama? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Okey. Abu Bakar Ada soalan Siddiq. tak? Ustaz macam ni. Ada soalan tak? Tak ada Apa Okey, itu? terima kasih. SpongeBob. Okey. Sebelum saya nak tamatkan kita punya Gegemik. Google Meet, belum lagi, banyak lagi sebenarnya. Saya nak tunjuk kat kamu macam mana nak jawab. Itu belajar je pun sikit. Nampak tak ni? Analisa kertas soalan UPK Sirah. Nampak tak? Nampak kok. Tolong Nampak. jaga adab. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kata kunci yang perlu kamu tahu antaranya ialah pengertian dia. Pembahagian nama-nama, tarikh, Suara kamu ganggu kawan yang lain. sebab kesan dan Tutup contoh. suara, tutup suara. Tutup mic. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, pertama pengertian, kamu kena tahu apa istilah-istilah dalam bahasa Arab tu. Okey, jihad apa, mukjizat tu apa. Okey. Kemudian pembahagian. Kalau ada pembahagian kamu kena tahu nama-nama.
Nama-nama ni penting. Nama orang, nama tempat, nama perjanjian, nama peristiwa, nama perang. Okay. Boleh? Kemudian tarikh. Kita belajar sirah tentang sejarah. Tarikh paling penting. Tarikh paling penting. Dan kena ikut turutan. Okay, fakta. Apa yang berlaku masa tarikh tu. Kena tahu. Boleh? Lepas tu sebab kenapa berlaku. Kenapa sebab berlaku perang Badar. Kenapa sebab berlaku perang perang Uhud. Nak balas dendam kan. Kemudian perang Khandaq pula. Kenapa orang Yahudi. Tentang pasal pengkhianatan orang Yahudi. Semua kena tahu. Dan bila dah tahu sebab. Berlakunya sesuatu mesti ada kesan. Kesan dia apa? Okay, kesan perjanjian Hudaibiyah apa dia? Kesan Fathul Mekah kenapa? Kesan pembinaan Masjid Nabawi apa? Kena tahu semua. Lepas tu contoh. Contoh dia bagi. Okay, bagikan contoh mukjizat hissi. Bagikan contoh mukjizat manawi. Bagikan contoh jihad asghar. Lawan nafsu. Jihad akbar. Asghar. Perang semua tu kan. Ibu bersalin tu jihad asghar. Jihad akbar yang besar adalah melawan hawa nafsu. Sorry, saya silap. Okay. Jelas Okay, ini soalan. Okay, ni antara jenis soalan dia. Ada 40 soalan, 40 markah. Satu jawapan, satu markah. Okay, jadi kamu kena susun masa kamu. Ada sejam setengah. Okay, kemudian bahagian A ada 40. Jawab mengikut arahan soalan. Tinggalkan dahulu soalan yang susah. Tinggalkan dulu. Semua ada jawapan kat situ. Pilihan dia. Pilih je. Okay, tapi bahagian B pula ada 4 soalan besar. Ni 60 markah. Kena baca dengan teliti. Tengok elok-elok. Kenal pasti kata kunci. Isi penting dalam soalan tu. Kalau ada teks, kena tengok teks, baca teks betul-betul. Pisahkan ayat dalam petikan. Bagi petikan, kamu pisahkan dulu ayat pertama, kedua, ketiga supaya kamu dapat susun jawab mengikut soalan. Soalan selalunya, bukan mesti selalunya mengikut susunan petikan. Okay, kalau kamu dapat bezakan, kamu boleh tahu mana nak cari. Kemudian salah mengikut turutan isi dan ayat yang disebutkan tadi. Ada soalan di luar petikan. Biasanya soalan yang terakhir untuk soalan petikan. Dia cerita di luar petikan. Dia tak ada jawapan dalam petikan. Tapi masih dalam tajuk petikan tu. Faham Jadi kita tengok contoh. Okay. Kemudian. Jawab mesti logik dan berkaitan sirah. Jangan mengarut. Kadang tanya pandangan kamu. Okay. Kena jawab dengan logik yang betul Kadang ada jawapan dekat situ. Kena faham. Okay. Serta tidak berkaitan dengan agama Islam. Okay. Jawapan yang berkaitan sirah lah. Mana soal jawab contoh dia nak cari sebab kesan tu dalam kehidupan seharian. Boleh jawab secara logik pun. Okey. Okey, jawab dengan ringkas. Okey, ingat kamu 60 ada soalan banyak ni, 60 markah. Okey, kamu tak ada masa yang lama, sejam setengah je. Jadi jawab dengan ringkas-ringkas dia. Tak apa, jangan buat karangan balik. Baik, bandingkan jawapan dan isi yang lain. Kadang ada jawapan yang lain dapat membantu jawapan yang lainnya. Faham tak maksud saya? Ada kadang di muka depan ada dia boleh bantu jawapan yang kemudian. Ataupun yang kemudian boleh bantu yang lepas. Boleh baca. Kamu kena faham. Baik, seterusnya jenis-jenis soalan. Ini contohlah. Contoh jenis-jenis soalan. Ada objektif. Ini objektif ni ada banyak. Alif bajindal semua tu. Ni bulatkan. Okay, bulatkan jawapan dia, alif ba jindal. Bulatkan jawapan yang betul. Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di mana? Gua Hira, bulatkan. Okay, padankan. Ni kena garis, pakai pembaris. Okay, daripada alif ke ba kena garis, elok-elok. Ini contoh, okay. Perang Badar 2 Hijrah. Okay, gariskan. Ditulis, gariskan. Ni. Tujuan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah ialah untuk berdakwah berperang ke berdakwah. Gariskan saja, tak berdakwah. Nampak? Dia tak tulis, dia gariskan. Okey. Isi tempat kosong. Ni kamu kena tulis. Okey. Abdullah bin Ubay ialah ketua bagi orang apa? Musyrikin. Munafik. Orang munafik. Okey, dia ada ni nak jawab dia soalan ada 5. Dia akan bagi 6 jawapan. Kena tengok dulu. Sayyidina Umar, Nabi Adam. Ni 2 nama. Ada 2 nama. Masjid Quba
nama masjid ada satu saja, Bukit Marwah, nama bukit, solat dengan munafik. Okey. Senang je, senang. Tengok dulu jawapan tu. Bila kita masjid, masjid pertama, nampak sangat kat sini ada satu je Masjid Quba. Okey. Tulis kat sini. Jawapan tu kena isi Jangan tak isi. Kalau munafik oleh orang munafik, kena tulis. Jangan tanda saja buat contoh 21. Tapi tak tulis. Tak boleh. Markah tak dikira. Kena isi. Soalan arahan pun adalah isi tempat kosong. Kamu kena tulis. Okey. Kemudian tandakan tanda right atau pangkah. Dakwah Rasulullah SAW untuk semua kaum. Ya ke betul? Kalau tak, kita orang Melayu tak boleh masuk Islam. Kalau untuk orang Arab saja. Jadi betul jawapan dia. Right. Nampak tak? Kalau pangkal lah. Okey, kemudian tulis betul atau salah. Bata waw lam atau sin alif lam ha. Nama Yasrib tukarkan kepada Madinah. Betul. Bata waw lam. Tulis elok-elok dalam kotak. Okey. Jangan atas kotak, tepi kotak. Jangan dalam kotak. Okey, tulisan saya tak cantik sebab saya pakai skrin ni. Perang Badar juga dikenali sebagai Perang Ahzab. Betul ke salah? Salah. Okey. Perang apa yang panggil Perang Ahzab? Perang Khandaq. Okey. Khandaq. Baik. Kemudian, ini antara jenis soalan Okey, kamu tengok 2016 sampai 2019 lah Ustaz tengok. Ustaz tunjuk, Ustaz senaraikan. Objektif semua ada. Padankan ada. Mana ni? Padankan. Isi tempat kosong. Padankan juga. Ni gariskan jawapan betul. Gariskan. Ni tanda betul. Pangkal dengan right tu. Okay. Cuma pada 2018-19 dia tambah baru iaitu betul salah. Tulis betul bata wala atau sin alim lam ha. Okay. Cuma ada 40 soalan. Jalan 40 markah. Kemudian bahagian B ada dua jenis. Tengok. Daripada dulu sampai sekarang sama je. Petikan pertama, bahagian pertama ada petikan. Dengan bahagian ketiga ada petikan. Kedua dengan keempat tak ada petikan. Nampak tak? Okey, petikan dia akan soalan semua bergantung kepada petikan dia. Nampak tak? Soalan semua berkisarkan merujuk kepada tajuk dalam petikan. Tapi kalau soalan kedua dengan keempat ni, dia akan tanya luar petikan. Dia tak ada petikan, dia akan main tanya je, campur aduk. Berkenaan dengan sirah lah. Apa-apa tajuk boleh keluar. Okey? Tapi kamu kena tulis jawapan dia. Tak ada pilihan jawapan. Kamu kena tahu dan kata tulis. Kalau disuruh nama orang, tulis nama orang. Okey? Nama bulan, tulis nama bulan. Okey? Dan biasanya yang keempat ni dia ada gambar raja sikit lah. Ada kotak, ada jadual, cantik sikit. Dia seronok sikit nak jawab. Okey? Jelas Okey, ini tak apa. Ni maksudnya kalau Ustaz tengok ni, semua tajuk akan keluar lah. Tak ada tajuk yang tak keluar. Semua tajuk keluar. Jadi baca. Jangan tak baca. Okay, ini contoh tahun 2019. Okay, dapat isi tempat kosong. Padankan. Right dengan pangkah. Tulis bata waw lam. Ini contoh Ustaz buat. Okay, nampak tak? Ustaz dekat sikit. Okay, ini soalan pertama. Bahagian B. Petikan. Rasulullah SAW berdakwah dengan menekankan perkara akidah, akhlak dan perundangan. Gariskan. Asingkan. Dia ada dua. Akidah, akhlak dan perundangan. Nampak tak? Sistem perundangan. Okey, sekarang cerita pasal perkembangan Islam. Okey. Perundangan Islam yang pertama diperkenalkan oleh baginda ialah Piagam Madinah. Ini si penting. Yang digubal pada tahun, okey, nampak tarikh? Tarikh pun kena ambil maklum tahun pertama hijrah. Okey, asingkan. Piagam itu juga merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Asingkan. Ini fakta penting ni. Langkah awal baginda melaksanakan perundangan Islam ialah membina masjid. Ini isi penting juga. Fungsi masjid. Okey, fungsi. Nampak sangat ni tajuk besar fungsi. Fungsi masjid ialah tempat beribadah, 1, berdakwah, 2, pusat kemasyarakatan, 3, ekonomi, 4 dan sebagainya. Dan sebagai pusat pentadbiran, 5.
Ada 5 benda ni pasal fungsi. Okey, tengok soalan pertama. Tulis 2 perkara yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Tekankan, okey. Dia nak 2 Bila kata 2, bagi 2 sahaja. 1, 2, jangan lebih. Apa? Ada 3 sini. 1, 2, 3. Akidah, akhlak, perundangan. Boleh pilih antara 3 ni. Dapat 2 markah. Apakah nama perundangan yang digubal pada zaman Rasulullah? Okey. Yang bahagian 1 dah tak payah jawab dah. Jelas Yang pertama, ayat pertama dah tak ada. Yang kedua pula, sistem perundangan. Islam yang pertama diperkenalkan oleh baginda ialah Piagam Madinah. Jawapannya Piagam Madinah. Okey. Boleh? Itu soalan yang kedua. Kalau ada 2 markah, tolong jawab panjang sikit. Perundangan Islam yang pertama diperkenalkan oleh baginda ialah Piagam Madinah. Okey. Masa. Bilakah? Bila kata bilakah, mata kena cakap tentang masa, tarikh. Okey, digubal bila? Pada tahun pertama Hijrah. Ada 2 markah. Bagi lengkap sikit. Pertama bersamaan dengan 662 Masihi. Dapat 2 markah. Baik. Apakah langkah awal Rasulullah SAW dalam melaksanakan perundangan Islam? Langkah awal. Langkah awal. Apa dia? Cik, langkah awal, kata kunci. Ada langkah awal. Melaksanakan perundangan Islam ialah membina masjid. Buat ayat lengkap, dapat 2 markah. Okey, soalan yang kelima. Nyatakan 2 fungsi masjid. Ada kat sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nak 2 saja, pilih 2 daripada 5 ni. Tulis. Okey. Pilih yang kecil. Masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Tengok, soalan nombor 5, tak ada dalam petikan. Kau saya kata soalan akhir biasa tak ada dalam petikan. Nampak? Pusat kemasyarakatan ni dia bagi istilah je. Dia tak ada contoh. Tak ada contoh. Kamu kena fikir, kena tahu. Tulis sendiri. Fungsi masjid sebagai pusat kemasyarakatan. Tempat aktiviti umat Islam. Okay. Nampak tak? Tempat menyelesaikan masalah dan sebagainya. Ada dalam buku. Jangan risau. Okay, tengok soalan yang kedua. Kedua dengan keempat, dia tak ada kemana, tak ada petikan pun. Tengok. Namakan 2 masjid. Tulis nama total jangan silap. Okay. 2 masjid. Masjid Aqsa ataupun Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ada 3, nak 2 je. Yang kedua 2 peristiwa yang berlaku pada zaman Rasulullah dalam bulan Ramadan. Banyak benda berlaku. Wahyu pertama, perang Badar. Okay. Banyak lagi. Nyatakan. Nampak tak? Tak ada kena-mena. Satu pasal masjid. Satu pasal bulan Ramadan. Nampak tak? Soalan kedua dengan keempat tak ada kena-mena dengan dia bertanya je. Dia akan tanya saja apa kamu belajar semasa kamu, apa yang kamu belajar dalam sirah. Okay. 3 peperangan. Perang pula. 2 kaum yang dipersaudarakan. Muhajirin dan Ansar. Sedangkan 4 akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah senang je. Banyak. Benda yang akhlak yang baik boleh. Okay. Pergi. Tengok. Ketiga ada petikan balik. Yang ketiga ada petikan balik. Nampak tak? Jadi jangan buang masa. Kena siap sedia. Kamu kena baca petikan ni ambil masa. Okay. Tolong jangan habiskan masa pada bahagian A. Soalan objektif. Bahagian B banyak sebenarnya. Okay. Perjanjian Ribiyah tu apakah semua ada kat sini. Soalan last tak ada. Tuliskan 2 kesan perjanjian. Kat sini tak ada 2 kesan pun. Jadi soalan last biasanya di luar petikan. Soalan keempat dia isi. Wanita siapa? Lelaki dewasa siapa yang masuk Islam? Yang awal. Okay, kemudian isikan tempat kosong. Bahagian jihad ada jihad asghar. Dia akan bagi clue. Clue kat sini jihad asghar. Lawan dia bukan lawan. Jenis yang lain adalah jihad akbar. Nampak tak? Lepas tu dia bagi contoh. Yang 2 ni pun kena contoh juga. Okay. Lepas tu kena isi 2 semua sikap. Dah habis. Laju tak Ustaz Kak? Laju sangat ke? Laju. Laju sangat. Laju. Boleh Tak, kan Ustaz dah pernah ajar. Jadi Ustaz nak singkatkan je. Boleh tak? Kita dah sejam dah. Okay, ada soalan tak? Tidak. Ada soalan tak? Terutamanya bahagian B ni, petikan ni.
Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, Ustaz akan bagi quiz. Ustaz. Yeah, kuis. Boleh tak? Okey, Ustaz akan bagi dekat WhatsApp. Dekat Google Meet. Ada nampak tak? Ada link tak? Boleh tekan tak link? Nampak. Saya sekat lah. Sekejap, tutup suara. Okey. Dah buka? Okey, tulis nama. Lepas tu start. Dah? Okey. Sekejap. Boleh? Dah. Ramai lelaki. Okey, dah 15 orang masuk. Okey. Saya tunjuk gambar ni. Bila boleh Ustaz? Ya. Ustaz, saya ada problem. Tutup suara. Ustaz ada problem. Okey, nampak? Tak ada siapa jawab pun. Jangan jawab Boleh jawab tak? Tak dijawab lagi. Ustaz, saya punya tak send. Buat balik. Tak start lagi. Macam mana? Start lah. Boleh tak? Macam mana nak start Ustaz? Tak boleh start ke? Ustaz kena start. Ada nama orang je kat sini Ustaz. Ustaz, saya punya tak ada. Ya. Aduh. Orang dulu. Aduh, saya punya. Dah. Tutup suara. Saya tak dapat masuk. Belum start lagi. Keluar nama orang dulu. Okey. Terus kejap. Dah. Okay, sorry. Saya tak start lagi. Sorry Sekejap Okay. Okay, sekejap patutlah tak start. Saya tak tekan. Tak apalah, nantilah kita buat dekat luar. Sorry. Saya punya tak dapat. Jangan bising. Tak apa. Nanti kita buat kat luar lah. Saya akan bagi link. Kita buat sama-sama. Jangan risau. Okay. Jadi itu saja saya nak ajar untuk hari ni.
Quizzes ni saya tak run lagi. Rupanya kena run dulu. Tak apa, tak ada masalah. Jadi saya harap apa yang Ustaz sampaikan hari ni jelas ya? Jelas. Ada soalan tak? Ada. Ada soalan tak? Tak apa, saya buka untuk semua. Terima kasih. Okey. Link quizzes ni saya akan bagi nanti. Okay. Ada soalan? Saya Ada soalan? menunggu saja. Nanti. Risau. Tak ada. Ustaz tak runkan je dia lagi dia punya tu. Dia punya soalan. Sekejap Okay, ada soalan tak? Sebelum kita tutup kita punya ni. Yo, bleh. Okay. Okay, start. Baru Ustaz jumpa. Butang dia. Boleh? Allah. Buat lagi, kita tak susah. Ya ke tahu? Ustaz, line Ustaz. Link yang tadi lah. Saya keluar. Isyad Irfan, 3. Siapa ni? Captain Voidy, naik 3. Isyad masih atas. Yang lain tutup suara, Ni. Oh, Isyad. Okay, Asfar. Nombor 1. Ni Asfar Wow. Dani naik 3. Airi Nova nombor 4. Okay. Naik. 9 Asfar 9. Naik. Okay, makin naik. Yang lain tutup suara, Asfar nombor 1. Boleh lawan Asfar. Isyad nombor 2. Dah. Dah belum? Okay, dah Ustaz, ulang lagi Ustaz. Tempat pertama adalah Asfar, kedua Akmal Hakim, ketiga Muhammad Irsyad, keempat Dani Rayyan, 5 Hakim. Hakim ni 2 kali ke apa ni? Okay, Hakim lain kot. Lepas tu Airib, Sarah, Zafran, betul yang lain lah. Okay? Okay, kita stop. Okay, 83, ramai yang berjaya. Okay, Ustaz bagi yang kedua nak tak? Nak. Nak kedua tak? Saya takut tak dapat. Okay. Kedua Ustaz. Kedua Asfar Ustaz. nombor 1. Okay, semua orang buka yang kedua pula. Okay, ini yang kedua. Buka dulu. Nanti saya tak jalankan lagi. Ini yang lain lah. 1 Asfar, 2 Hakim, Akmal Hakim, yang ketiga Irsyad. Okay. Baik.
Sekarang kita pergi yang Saya tak boleh masuk. Saya tak boleh masuk. boleh. Okey. Kita tengok yang kedua. Sedia? Boleh masuk tak? Okay. Boleh masuk tak? Boleh. Tak boleh. 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 Saya punya tak boleh. Ha? Aing punya tak boleh. Saya tengok je lah. Tak boleh ke? Saya punya tak boleh masuk langsung. Okay lah, Ustaz bagi link baru. Okay, semua orang ambil link baru semua. Link baru semua masuk. Nampak tak? Abbas masuk. Yang tadi keluar balik, yang tadi keluar. Okay, masuk yang baru ni. Yang tadi boleh tak? Apa? Tak dapat Tulis nama juga. betul. Tak dapat juga. Boleh. Boleh. Tulis nama betul-betul. Saya tak nak nama pelik-pelik. Nama kamu. Hakim nangis lah. Tak suka lah macam tu. Letak nama. Mak ayah kamu nak bagi kamu nama yang cantik. Letak nama kamu. Okay dah 10 orang. Yang baru masuk link. Dah 12 orang. Kita ada 20 lebih orang kat sini. Sedia? Masuk. Buka kat handphone pun boleh. Alisha, Kamilia. Sabar Ustaz. Macam mana? Ya, tolong buka semua. Cakap dulu. Macam tu. Tolong buka semua kan. Tutup suara. Yang lain tutup suara. Kau panggil macam ibu. Tutup suara. Okay dah. Sedia? Kita ada 26 orang. Kenapa 15 je masuk? Iris. Okay, dah sedia semua? Dah. Okay, tutup suara. 1. Sekejap. Tambah lagi ke ni? 1, 2, mula. Go. Ada power up lagi. Okay, ya. Okay, tempat pertama Alisha naik, Aidip turun ke masih tempat pertama juga. Okay, Abbas naik, Irsyad naik, Hafiz Haikal naik. Okay, Irsyad naik lagi. Abbas naik, Akmal Hakim. Okay, Syami pun naik. Okay, Abbas nombor 1. Syami. Oh, Irsyad naik dah. Okay, Abbas. Kalau kamu jawab laju, dia markah lebih sikit. Okay, Irsyad naik. Aidip nombor 2. Abbas turun ke 3. Alisha mula naik. Okay, Irsyad dah 7 dah. Iris ada silap. Abbas pun ada tersilap. Aidip. Okay. Irsyad nombor 8. Lagi 2 Irsyad. Hafiz Haikal nombor 7. 7 soalan dah jawab dah.
Okay, nombor 1 Irsyad masih dipegang oleh Irsyad. Afiq Haikal naik nombor 8. Yang lain jawab. Kita ada Halina, ada Sarah, Mia. Banyak salah Mia ni. Okay, tak apa. Amirul, Dani nombor 8 naik. Syami. Okay. Irsyad. Okay, Irsyad selesai. Ada salah. Ada satu lagi. Ada satu salah. 2. Okay. Okay, Irsyad habis dah? Okay, nombor 1 Irsyad, Afi, Alisha naik. Abbas masih buat lagi. Ada merah ni salah tau. Warna merah ni dia tersilap. Nanti kamu tengok apa jawapan yang kamu tersilap tu. Janganlah jawab sekali lagi. Sekali cukup. Okay, Zafran tak boleh. Ada rosak Saya pun tak boleh, rosak. Tak apa, next time. Okay, benda ni boleh buat lagi. Okay, siapa lagi? Okay, pertama Irsyad, Abbas, Hafiz Haikal nombor 3, Abbas nombor 2, Alisha nombor 4. Cepat-cepat, saatkan peramatkan. Dah Alisha naik. Cepat Alisha. Alisha nombor 2 pula. Meninggalkan Abbas nombor 3. Last sebab Alisha. Sebelum saya stop. Salah pula. Aduh. Dah. Alisha habis kan? Ryan ni siapa? Tak jawab pun. Okay, habis dah. Okay, saya tutup. Alright, kita tengok siapa nombor 1. Ini soalan. Okay, 62. Makin teruk. Okay. Nombor 1. 3 Abbas. 2 Alisha Kamila. First Irsyad, Tania. Dan yang lain pun Tania juga. Okay. Boleh tengok apa yang salah. Salah yang tersilap apa dia. Boleh check balik. Okay. Boleh Okay, Tania semua. Cuma turun sikit lah. Soalan susah sikit kot. 62. Tadi 80 lebih. Okay. Okay, itu saja untuk hari ni. InsyaAllah dah pukul 10 lebih dah. Seronok ke jawab? Seronok. Okay, itu saja. Saya tengok saja. Saya tengok je. Dah. Tak apa. Tutup. Bagus. Haikal. Haikal ke tadi? Tu suara. Okay. Tahniah semua. Okay. Jangan lupa buat ulang kaji buku Latih Tubi yang kamu punya tu selesaikan. Tengok balik. Dah jawab pun tengok balik. Tengok buku nota dan sebagainya. Sirah kena banyak baca. Kena hafal banyak nama. Nombor semua. Tarikh kena hafal semua. Jadi saya harap kamu bersedia untuk hari Rabu nanti. Nanti malam, Selasa malam tu ulang kaji lagi. Okay. Jadi saya doakan semua yang di sini dan juga yang tak dapat hadir pun tak apa. Ataupun yang melihat kita punya kelas ni dapat markah cemerlang. Okay, dapat A. Okay, dapat A 80 ke atas. Okay, buat yang terbaik insyaAllah. Jangan lupa minta keberkatan daripada guru-guru kamu, ibu-ibu bapa kamu. Salam, minta maaf kalau ada salah silap. Minta maaf yang kamu doakan. Lepas solat, kamu doa. Dan juga minta maaf yang kamu doakan juga kamu dapat 8A. Okay, insyaAllah. Dan saya yakin kamu semua boleh dapat yang terbaik InsyaAllah. Okay, itu saja untuk hari ini. Dan ini kelas akhir salah Okay. Kalau ada rezeki buat lagi insyaAllah. Okay, tahniah semua yang hadir. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Baik semua, boleh rehat. Nanti jaga kesihatan. Okay, jangan lupa ulang kaji untuk adab. Adab untuk kata esok adalah adab ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Ustaz. Bye. Assalamualaikum. Tolong jangan borak mengarut-ngarut ni. Astaghfirullahalazim. Nak balik pun nak gaduh. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye bye. Okey, keluar semua. Bye. A